Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya, Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe ke bawah, sebab subscribe ni mudah dan percuma. Yes. So, hari ni saya dalam perjalanan nak ke Sungai Way. Saya dah sampai dah pun Sungai Way ni. So, kita nak hantar balik MT-15 ni. Aduh, rasa sedih pula sebab dah nak menghantar dah. Tuan kedai dia YS Chong kat seberang sana. So dalam video saya kali ni, saya nak menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat berkenaan dengan MT-15 ni. Tu boleh je bawa Food Panda. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Okay, let's begin. Dalam video Yamaha MT-15 saya yang sebelum ni, ramailah yang bertanya beberapa soalan yang lazim lah saya tengok. So dalam video kali ni kita nak jawab lah persoalan-persoalan tu. Pertanyaan yang pertama, patut kita beli Y15ZR atau MT-15? Ini bergantung kepada orang yang nak beli motor tu. Sebab kita tahu MT-15 ni adalah jenis motor naked atau motor sports lah, boleh kita katakan. Y15ZR pula adalah motor kapcai. So ada orang yang memang minat kapcai dan ada orang yang tak berapa nak minat kapcai. So dari segi kuasa pula, MT-15 ni power dia lebih sikit, sebab dia menggunakan sistem VVA. Dalam kertas pun atau dalam iklan brosur Yamaha pun ada tulis yang MT-15 ni dia punya horsepower dia dalam 18 ke 19. Y15ZR standard lebih kurang 14 ke 15 horsepower. So kat Malaysia ni ramai orang suka pakai kapcai sebab kapcai ni kecil, lepas tu ringan, lepas tu mudah dikawal. Selain daripada tu, kapcai boleh letak bakul dekat tengah-tengah tu. So memang sesuai lah dengan orang yang bawa kapcai ni untuk ulang-alik kerja. Dia ringan dan praktikal. MT-15 ni pula, macam saya cakap, ni jenis motor naked atau bolehlah kita panggil sebagai motor sport. So kebanyakan motor sport ni dia ada tangki besar kat tengah-tengah tu. So kelebihan dia, kita tak perlu nak kerap sangat nak singgah petrol pump untuk isi minyak. Dan juga untuk kita isi minyak tu mudah. Kita tak perlu nak buka seat. Kita just buka je penutup tangki minyak kat depan tu. Sebab kebanyakan kapcai tangki dia kecil dan juga duduk dekat bawah seat. Paling besar pun kapcai VF3i 7 liter. Pertanyaan berikutnya, ketinggian seat. Ramai yang cakap MT-15 ni tinggi. Kalau kita tengok dekat brosur dia, seat height dia sekitar 810 mm. So agak tinggi lah untuk motor-motor sisi kecil. Boleh dikatakan paling tinggi lah untuk motor-motor sisi rendah. Tinggi saya ni normal saja, tinggi orang lelaki Asia Tenggara. Saya 169 cm. Kalau korang tengok sini, kaki saya jengkit sikit lah bila duduk atas motor ni. Tapi mungkin sebab saya dah terbiasa bawa motor-motor tinggi, so saya tak perasan sangat ketinggian MT-15 ni. Tapi untuk orang-orang yang tinggi 165 cm ke bawah tu, mungkin korang kena take note jugalah pasal ketinggian MT-15 ni. Mungkin korang kena, kalau korang duduk atas MT-15 ni, mungkin kaki korang akan jengkit lebih sikit lah. Tapi jangan risaulah, boleh je bawa, tak ada masalah lah. Top speed MT-15. So engine MT-15 ni sama je macam engine R15. So secara logik akalnya pun, dia bolehlah sampai top speed R15 yang sekitar 150 ke 155 tu. Tapi disebabkan sproket belakang MT-15 ni besar, top speed dia mungkin akan kurang sikit lah daripada R15 tu. Paling laju saya bawa pun dalam 140 ke 145 km/h lah. So kalau kita tukar sproket dia sama saiz dengan R15, sproket 48, saya rasa tak ada masalah lah untuk MT-15 ni nak sampai 150 km/h. Pertanyaan berikutnya, ruangan di bawah seat. Ada yang bertanya, ada ruang ke kat bawah seat untuk simpan tools, padlock,
Dan juga kalau kita nak sangkut helmet, boleh ke tak. Ruangan khas dekat bawah seat tu memang tak ada lah. Tapi adalah ruang, orang kata space-space di antara barang-barangan atau wire-wire tu, cukup untuk kita letak tools dan juga padlock. Kalau nak sangkut helmet, bolehlah selit-selit dekat dia punya besi-besi tu. Lepas tu kita tutuplah seat tu. Dan pertanyaan terakhir, seat belakang boleh bawa penumpang ke tak? Seperti yang kita tahu, seperti yang dalam video saya, seat belakang dia ni memang agak pendek sikit. Tapi kalau nak bawa member ke, nak bawa girlfriend ke kat belakang, boleh je, tak ada masalah saya rasa. Tapi bergantung jugalah kat saiz member kita tu. Kalau dia besar, susah sikit lah kan. Sebab ada je motor-motor lain yang seat dia lagi lah seciput seat dia, tapi boleh je kalau nak bawa orang, tak ada masalah. Okay, kita sudah masuk ke area Sungai Way. Oh, boleh lalu sini. Okay, nanti balik ni kita try. Okay, masuk kanan. Ya, korang cari bank simpanan nasional ni kat Sungai Way ni. So, sederet dengan bank simpanan nasional ni, YS Chong sebelah kanan korang. Ini dia. Sudah sapi. Kembali kita menaiki laici yang paling tersohor di seluruh muka bumi Selangor ini. Oh, sedap. Aku rindukan kau, wahai laiciku. Wah, nombor plate pun baru. Okay guys, diharap terjawab soalan-soalan lazim korang pasal MT-15. So, kepada mereka-mereka yang berminat nak membeli MT-15 dan juga duduk area-area Kajang, Bangi, Putrajaya, Sungai Way, TJ, tak tahu nak beli kat mana, atau ada tempat-tempat dah habis stok ke apa ke. So korang bolehlah try contact saya. Saya tolong carikan motor untuk korang. No problem. Contact nombor yang saya letak kat bawah ni Kalau nak dyno pun boleh contact nombor yang saya bagi kat bawah ni. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Bye bye.